Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera Pak Pagi kepada rakan-rakan countrymen and partymen, Kak Ruzia, YB di Batu Tiga, dan sahabat kita ahli parlimen Shah Alam, Khalid, selamat. Rakan-rakan dari Yayasan Aman, pun untuk ketua dan minta lalu ya, itu penting. Dan sahabat saya juga dari Genome Institute, dari di sini Institute Microbiology Malaysia, Dr. Razim, dan juga Dr. Hisham daripada Jabatan Haiwan yang menjaga ehwal ladang-ladang ayam yang berbau. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana diberi ruang diajak oleh saudara Saiful Yayasan Aman, because dia kata efek-efek selepas banjir ini antara yang paling bahaya adalah kencing tikus, sangat berbahaya dan ada kes-kes dah berlaku. So tak apa, I contribute the produk lah ya. Maka tadi menjawab apa yang disebut oleh Wadi Khalid Samad itu, yes, the only one microbial product yang registered, patented dan trademark adalah My Biostar, dan telah melakukan banyak kerja-kerja perawatan air. Misalnya Sunway Zoo itu saya yang jaga, Bali Zoo juga saya jaga, dan kerja dia ialah menguraikan, ini nak jelas ya, dia menguraikan toksik ataupun harmful suspended material, bahan-bahan yang terampai itu diuraikan oleh mikrob yang dipanggil Bacillus dan juga Acetobacter. Itu dua elemen utama ya daripada 30 mikrob yang saya kutip dan botolkan itu. Jadi kesan bau diurai oleh Bacillus, maknanya apa yang kita nak laksana hari ini ialah bau di tempat-tempat sampah, di lokang-lokang belakang, yang mana selepas banjir dia akan pasti menarik lipas dan tikus. Kita laksana beli ketika banjir Kelantan. Kemarin kita masa banjir Kelantan kita contribute 200,000 liters. Dan alhamdulillah selepas apa semua kesihatan sendiri membuat pengumuman dia tak ada kesan-kesan penyakit kedua selepas banjir seperti typhoid, malaria dan sebagainya, kerana lompat-lompat air itu biasa mengundang nyamuk. Maka dengan aplikasi penyemburan ini dia akan dapat eradicate atau break down cycle kepada toksik tadi ya. Bermakna bakteria-bakteria jahat ini akan terputus di cycle makanan. Benda-benda busuk itu akan membawa makanan, dia akan putuskan cycle makanan itu, bermakna dia akan suppress daripada berlakunya peningkatan kemudian selepas itu. Dia tidak akan berlaku pembangunan semula mikrob itu. Ini adalah cara kawalan mikrob dan penyakit-penyakit yang ada di sekitar kita menggunakan cara biologi. Dan ramai rakan-rakan juga di sini seperti Saufi telah melaksanakan untuk kebun sayur beliau dan sebagainya. Betul ya? Jadi cara penyemburan ini yang saya nak utamakan kepada tuan-tuan, ambil perhatian ya. Apabila kamu sembuh itu, sembuh dia spray mist ya, dalam bentuk embun. Tujukan kepada spot itu bentuk embun ya. Jangan bentuk kencing, bentuk pancut air, bukan bentuk kunci air cuci kereta tu kan. Sebab dia halus, mikrob ni sangat halus, so dia akan dapat tembus dan dia lebih cepat aktif. Apabila dia digelodak, dia akan molekul itu akan lebih berkembang. Sebab itu tong-tong yang dibawa kemari pada hari ini saya lihat kembung. Bermakna kita telah buat satu bancuan supaya mikrob itu aktif dan dia hidup. Sekarang dia mikrob itu hidup ya. Jadi tumpukan kepada spot-spot yang tertentu supaya kalau ada nampak yang macam teruk sangat sampah, bau ke apa, ada pakai kucing apa tu,
Bagi lebih sikit lah. So saya rasa tak banyak saya nak apa. Ini my brother from Tanjung Karang. Tanjung Karang pun ada hantar tim. Tengkorak Bikers. Oh, Tengkorak Bikers. Maka Tengkorak Bikers punya tim ada. Okey, terima kasih. So saya serahkan kembali kepada Tuan Umar. Dan itu dia kehadiran Menteri Besar. Iaitu remediasi ini adalah pemulihan, meletakkan semula keadaan asalnya. Pada masa yang sama dia mengawal keadaan supaya dia kelihatan lebih natural ataupun lestari menggunakan teknologi microbes, ataupun juga dikenali sebagai EM ataupun bakteria berfaedah, yang mana telah diamalkan di negara-negara lain, khususnya di Jepun. Misalnya kalau di Jepun tu, kalau kita tengok longkang itu jernih, ada ikan, dai, itu semua kena aplikasi produk yang seperti ini. Okey. Jadi pada hari ini kita melaksanakan satu tugas merawat kawasan-kawasan yang terjejas selepas banjir, yang mana kesannya ialah bau busuk, lalat dan sebagainya, yang pastinya akan menjemput kehadiran patogen ataupun mikrob-mikrob yang berbahaya, iaitu patogen lah. Maka dengan aplikasi ini kita akan suppress, menekan dan mengimbangkan semula ekosistem persekitaran itu. Jadi misalnya kesan-kesan kecing tikus yang telah berlaku, maka dengan mengadakan rawatan seperti ini kita akan dapat meneutralkan balik kesan-kesan bahaya kecing tikus tadi, kesan-kesan lalat dan kesan-kesan lain yang boleh datang kerana dalam cuaca negara kita mikrob sungguh cepat berkembang, panas sejuk. Maka pelaksanaan ini akan, tugas dia adalah menekan cycle pemakanan patogen tadi atau mikrob-mikrob berbahaya tadi. Jadi prinsip dia lah bakteria baik lawan bakteria jahat. Terima kasih. Melalui program ini kita cuba memberikan kesedaran, seperti misalnya apabila kita menggunakan bahan ini untuk merawat sampah dapur misalnya, ya, sampah-sampah dapur ini tidak akan berbau busuk, bermakna dia telah diurai, dan apabila dia sampai ke tempat sampah, bau di tempat sampah juga, dan dia akan merawat terus tempat sampah itu. Dari sudut lain, apabila air sampah ini yang kita buat program misalnya bagaimana merawat sampah domestik, air yang terhasil itu boleh digunakan di sekitar semula. Apabila kita siram dalam toilet bowl dan sebagainya, dia akan mengurai alge, mengurai bahan-bahan toksik yang ada dalam itu. Dan kalau kita tersebar ke kawasan-kawasan berair seperti aliran sungai dan sebagainya, insya-Allah dia akan dapat menjernihkan air sungai itu sekiranya dilaksanakan secara berkesinambungan ataupun berterusan. Baik, Negeri Selangor juga mempunyai program yang telah dilancarkan, iaitu melestarikan, seperti melestarikan pertanian, melestarikan sumber air dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama, kita masih lagi terikat dengan pemikiran penggunaan kimia, kerana ini kita tidak boleh salahkan, ya, kerana telah lama. Jadi untuk mengubah ini kita perlu educate untuk mendapatkan satu suasana baru, mencontohi negara-negara seperti Indonesia misalnya, seperti Thailand misalnya, penggunaannya sangat banyak. Begitu juga di negara seperti Holland, mereka merawat sumber mereka menggunakan kaedah microbiology, iaitu menggunakan mikroba. Jadi cara ini akan berlaku secara berkesinambungan. Misalnya kalau kita pelihara ayam, ayam kampung, sekarang kita akan menghadapi masalah bau, akan dapat komplain. Tetapi aplikasi ini menjadikan negara Indonesia itu jiran-jiran masing-masing punya lembu tapi tidak punya masalah bau. Jadi kalau ini secara khususnya dapat dilaksanakan, kita akan dapat menghasilkan produk-produk perikanan misalnya yang berkualiti baik, produk-produk seperti peliharaan ayam, ternakan dan sebagainya berkualiti. Dan bahan-bahan buangan seperti tinja juga
mudah untuk dirawat dan dijadikan baja yang lestari, iaitu baja organik yang bernilai tinggi. Sementelahan pada hari ini harga baja sangat mahal, harga racun sangat mahal. Dengan menggunakan aplikasi ini dengan teknologi microbiology yang kita boleh bimbing, dia akan menyumbangkan, menjanjikan sesuatu kepada beberapa ruang industri, khususnya pertanian, perawatan air dan ekosistem. My Biostar sudah berada di pasaran hampir 10 tahun dan telah mempunyai footing yang kuat. Dia adalah satu produk yang certified oleh Institute Microbiology. Dia mempunyai data-data saintifik yang sah. Jadi kita tidak bimbang kerana persoalan-persoalan nilai dan kualiti kita telah selesaikan. Factory pengeluaran juga kita telah selesaikan. Sekiranya kerajaan negeri berniat untuk menjalankan urusan-urusan seperti merawat sampah, pusat pembuangan sampah, melestarikan tasik, merawat air-air kumbahan, kita bersedia untuk bekerjasama bila-bila masa. Saya bermula sebagai seorang guru, kemudian saya menjadi jurnalis dan menyambung pelajaran dalam bidang microbiology. Disitulah berakhirnya produk ini. Bermulanya kajian menerbitkan produk untuk kesesuaian tempatan. Sebelum ini produk-produk ini diimport dari Taiwan, dari Jepun. Dia tidak begitu sesuai kerana cuaca sana tak sama. Walaupun bakteria yang sama, tetapi oleh kerana cuaca yang berbeza, dia prinsip asas dia lah mikrob hendaklah locally produce. Maka itu inisiatif saya buat kajian lama, hampir 10 tahun sebelum saya dapat lancarkan produk My Biostar ini, yang kalau sekarang kalau di Shopee sentiasa ada dan digunakan dalam perindustrian perkebunan, rawatan tumbuhan, penternakan dan rawatan air. Dia tulis ada enzimnya. It can be enzyme, yeast misalnya, dalam itu ada yeast. Yeast enzyme kan? Yes. Apa-apa yang dapat mempercepatkan proses fermentasi itu kita boleh juga panggil sebagai enzim, penggalak. Tetapi secara spesifik kita asingkan dia kepada beberapa mikrob. Macam My Biostar ada 30 jenis mikrob baik yang boleh menjaga tugas kepelbagaian, merawat tanah, merawat kesan toksik, bau, oksid, bahan-bahan terperak akan menimbulkan hidrogen sulfida kan, berbau busuk. Maka bakteri apa yang akan mengerjakan tugas itu ialah Bacillus. Bacillus dengan Acetobacter. Acetobacter tu pula phylum tu ada macam-macam phylum. Acetobacter diastropicus, Acetobacter hansenii, Gluconoacetobacter. Tugas dia apa? Kalau buah kau pokok buah manis, pada glukos. Jadi phylum dia satu jenis bakteri tu ada phylum cabang dia. Kalau Bacillus ni ada 11 dalam botol saya. Begitu juga Acetobacter tadi ada 16 misalnya. Jadi inilah kekuatan-kekuatan yang akan bersintesis. Lagi banyak dia, lagi kuat. Dan pada pengiraan dia dikata CFU. Sampai satu sudu itu satu sudu mai itu mengandungi mikrob sehingga 3 triliun. Sebab itu bila dia aktif, macam tadi kita aktifkan dia secara menggoncang ataupun mencampurkan bahan-bahan masa-masa manis seperti molasses. Kadang-kadang saya tak ada molasses pun tahu Coca-Cola pun boleh. Dan dia aktif. Sebab itu untuk program ini kita betul-betul aktifkan dia. Dia cakap sampah dia bila di minyak urai tu Yang bau? minyak bau. The same sampah dibuang ke tegangan jeram. Ya. Tempat pelupusan. Dia akan rawat. Benda tu boleh act as catalyst. Yes. Kalau sekiranya setiap sampah dapur sebelum dibuang ke tong sampah dispray benda ini, nescaya kita tak akan cium bau truk. Dan truk sampah tu kalau kita spray, nescaya juga dia tak akan bau, dia tidak akan mengganggu perjalanan sekitaran. Itu memang
apa sampah-sampah ini, misalnya kalau plastik, kalau kita terperap dengan benda ini, dia akan hancur. Dia akan hancur, malah tong racun itu yang kita buat tu, kalau guna untuk ini, saya jamin 6 bulan dia reput. So dia memang mengurai itu kerja, mereput pereputan. Kalau di perladakan itu pelepah-pelepah sawit kita susut, kita spray dia akan reput, dan nescaya sawit anda tak perlu baja yang banyak kerana dia jadi baja. Jadi bahan itu mereput kan, tapi Ya, dia mereput hidup dan lama. mengurai dan turn into compost. Dan dia hidup berpanjangan. Yes, berkesinambungan. Dia akan duduk di situ, dia akan kontrol cycle tadi, ekosistem tadi. Terima kasih.